Lihat siaran ini yang telah diterbitkan di akaun resmi Presiden Trump. Trump bertindak balas dengan kekuatan maksimum dan meletakkan Amerika Latin di tengah-tengah fasa baru perang menentang faksi antara bangsa. Pada hari Sabtu 13 Jun 2026, Presiden Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Komando Selatan telah melancarkan serangan tentera yang membunuh Hector Hastenford. Guerreiro Flores, dikenali sebagai Ninho Guerreiro, dianggap sebagai ketua Tren de Aragua, salah satu geng Venezuela yang paling digeruni di benua ini. Tindakan itu berlaku di wilayah Venezuela dengan koordinasi pihak berkuasa Venezuela dan telah menumpaskan ketua sebuah organisasi yang dituduh terlibat dalam pengedaran dada, pemerasan, keganasan, pengubahan uang haram, dan pengembangan jenayah di beberapa negara. Disitulah kes ini menjadi lebih besar daripada operasi ketenteraan. Rumah Putih memberi amaran bahawa pengganas, kartel, dan ketua geng tidak lagi akan mempunyai perlindungan yang terjamin sama ada di Venezuela atau di mana-mana sahaja. Apa yang Donald Trump arahkan untuk dilakukan? Bagaimana operasi ini mengubah percaturan menentang kartel di Caracas? Caracas? Bagaimana saya nak ceritakan semua ini kepada anda? Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan itu diumumkan oleh Trump sebagai tindakan pantas, maut dan diluluskan secara langsung olehnya. Sasaran itu ialah Ninho Guerreiro, ketua Tren de Aragua, kumpulan yang lahir dalam sistem penjara Venezuela dan telah tersebar melalui laluan jenayah di pelbagai bahagian benua ini. Menurut berita antarabangsa, operasi itu berlaku di negeri Bolivar, Venezuela, kawasan yang terkenal dengan perlombongan haram, tempat persembunyian dan kehadiran kumpulan bersenjata. Komando Selatan Amerika Syarikat terlibat dalam operasi itu sebagai cabang ketenteraan bagi tindak balas Amerika, manakala pihak berkuasa Venezuela bertindak dengan kerjasama risikan dan sokongan tempatan. Mesej politik turut hadir bersama dengan impak ketenteraan. Trump mahu menunjukkan bahawa sempadan tidak lagi akan dilihat hanya sebagai masalah migrasi, tetapi sebagai pintu masuk kepada organisasi jenayah yang merentasi negara, mengambil kesempatan terhadap kelemahan dan menyerang rakyat biasa. Ninho Guerreiro tidak dianggap oleh pihak berkuasa Amerika sebagai penjenayah biasa. Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat telah pun mengenakan sekatan terhadap Guerreiro dan pemimpin lain Tren de Aragua kerana terlibat dalam pengedaran dadah, pemerdagangan manusia, pemerasan dan pengubahan wang haram. Jabatan Kehakiman juga telah mengemukakan pertuduhan terhadapnya di New York, menamakan warga Venezuela itu sebagai watak utama dalam mengubah sebuah geng penjara menjadi sebuah organisasi jenayah antarabangsa. Terdapat juga ganjaran sehingga $5 juta untuk maklumat yang membawa kepada penangkapannya. Apabila Trump mengumumkan kematian ketua itu, beliau menggambarkan tindakan tersebut sebagai memenuhi janji yang dibuat semasa kempen, mengusir penjenayah asing, menyerang kartel, dan memberi respons kepada keluarga yang terjejas akibat keganasan. Pada Februari 2025, Amerika Syarikat telah mengisytiharkan puak itu sebagai organisasi pengganas asing. Pengelasan ini membuka jalan untuk sekatan, pembukuan aset, sekatan keuangan, dan penggunaan langkah yang lebih keras terhadap ahli serta sekutu. Trump menggunakan asas ini untuk menggambarkan kumpulan itu bukan sahaja sebagai isu penguatkuasaan undang-undang, tetapi juga sebagai ancaman kepada keselamatan negara. Inilah perubahan yang menjelaskan mengapa Komando Selatan muncul sekarang. Logik Rumah Putih adalah mudah. Jika kartel bertindak sebagai kuasa transnasional, dengan keganasan, penyeludupan dan arahan yang tersebar, tindak balas juga perlu merentasi sempadan. Kerajaan Venezuela muncul dalam kes ini sebagai rakan langsung operasi tersebut. Ini juga menarik perhatian. Selama bertahun-tahun, Washington dan Caracas hidup dalam ketegangan diplomatik, tuduhan politik dan perebutan kuasa. Sekarang, kematian Ninho Guerreiro telah dipersembahkan sebagai hasil daripada koordinasi antara Amerika Syarikat dan pihak berkuasa Venezuela. Venezuela berkata tiada tentera Amerika di wilayahnya, tetapi mengesahkan kerjasama dalam bidang risikan, teknologi dan menangani kumpulan jenayah. Secara praktikal, operasi ini menunjukkan bahawa apabila berdepan dengan ancaman seperti Tren de Aragua, hubungan yang sebelum ini terhenti pun boleh berubah. Apabila perkara yang dibincangkan ialah untuk membongkar satu struktur jenayah yang telah berkembang terlalu besar. Bagi Trump, amaran itu bukan hanya untuk satu geng Venezuela, tetapi untuk semua kartel yang percaya mereka boleh melintasi sempadan tanpa membayar harga yang sebenar.
Ketua-ketua organisasi pengganas akan diburu di mana sahaja mereka berada. Kes Venezuela memberikan amaran langsung kepada Brazil kerana jalannya mula kelihatan serupa. Pertama, satu puak berkembang dalam penjara, menguasai wilayah, membina rangkaian wang, melintasi sempadan dan mula mencabar negara. Kemudian, ia tidak lagi dianggap hanya sebagai jenayah biasa dan mula berada dalam radar keselamatan antarabangsa. Beginilah yang berlaku dengan Trem de Aragua yang menjadi sasaran Amerika Syarikat selepas diklasifikasikan sebagai organisasi pengganas. Dan disinilah Brazil perlu melihat ke halaman sendiri. PCC dan Komando Vermelho telah pun dimasukkan oleh Amerika Syarikat dalam senarai organisasi pengganas. Dan ini mengubah berat permainan. Ia bukan lagi sekadar operasi di kawasan setinggan, penangkapan pengurus atau rampasan kargo. Sekarang, ada sekatan keuangan, risiko kepada syarikat yang berurusan dengan rangkaian yang tercemar, tekanan ke atas bank, bahan api, pelabuhan, pengangkutan dan ahli politik yang pura-pura tidak nampak perkembangan kumpulan-kumpulan ini. Venezuela telah menunjukkan apa yang berlaku apabila satu geng menjadi terlalu besar dan menjadi ancaman serantau. Brazil sedang menuju ke arah dunia seperti itu. Apabila kumpulan-kumpulan ini keluar dari penjara, mereka mengawal kawasan kejiranan, menyusup ke dalam perniagaan, menggunakan syarikat palsu dan bahkan terlibat dalam skim yang berkaitan dengan sektor bahan api. Perbezaannya ialah sekarang Trump telah membuka satu peraturan baru. Sesiapa yang dianggap sebagai pengganas tidak lagi boleh bergantung kepada perlindungan lama daripada birokrasi, sempadan atau retorik kedaulatan yang digunakan untuk menyembunyikan pengabaian. Operasi ini juga mengukuhkan peranan Komando Selatan, unit tentera Amerika Syarikat yang bertanggungjawab ke atas Amerika Latin dan Caribbean, kini muncul sebagai instrumen langsung dalam strategi Trump menentang kartel dan organisasi pengganas serantau. Ini mengubah suasana untuk ketua-ketua penjenayah yang sebelum ini bergantung kepada tempat persembunyian di luar wilayah Amerika. Sempadan bukan lagi satu-satunya titik tekanan. Pemburuan kini menyasarkan kepimpinan, pembiayaan, laluan, tempat perlindungan dan pakatan tempatan. Trem de Aragua tidak muncul sebagai kumpulan kecil. Dia menjadi kuat di dalam penjara, membina rangkaian pengaruh, berkembang dalam aktiviti haram dan mula beroperasi di luar sempadan Venezuela. Kerjasama dengan Amerika Syarikat menunjukkan bahawa tekanan terhadap jenis organisasi seperti ini bukan lagi masalah dalaman sahaja. Apabila satu puak mula memberi kesan kepada beberapa negara, menyebabkan jenayah bersiri, menggerakkan wang haram dan mencabar pihak berkuasa, ia menjadi sasaran antarabangsa. Internasional, Trump, dia cuba mengambil kesempatan daripada saat ini sebagai bukti kepimpinan. Dia berjanji untuk berperang melawan kartel, berjanji untuk mengetapkan sempadan, berjanji untuk memburu penjenayah asing, dan kini menjadikan kematian Niño Guerrero sebagai bukti. Sebagai demonstrasi praktikal terhadap dasar ini, Rumah Putih mahu menunjukkan bahawa penetapan sebagai pengganas bukan sekadar kertas yang ditandatangani di Washington. Saya Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Wilson Alves.